Buletin Selatan 19 Mei 2015. Jacob peruntuk RM475 juta perbelanjaan modal bagi minyak dan gas. Jacob catat perolehan RM4.69 bilion, keuntungan sebelum cukai berjumlah RM627 juta. TM anjur Majlis Penghargaan iktiraf sumbangan pegawai PDRM. Kerja naik taraf lebuh raya Pasir Gudang 70% siap. Dan akhir sekali, bayi dikerat 15 bahagian ditemui di loji Kumbahan. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Konglomerat Negeri Johor Corporation Jacob memperuntukkan RM475 juta sebagai modal melalui anak syarikatnya Kulim Malaysia Sdn Bhd bagi menjalankan dan mengukuhkan cabang perniagaan cari gali dan minyaknya. Menurut Presiden dan Ketua Eksekutifnya, Datuk Kamaruzaman Abu Kasim, peruntukan itu akan digunakan untuk membiayai aktiviti perniagaan tersebut di Sumatera, Indonesia. Tambah beliau lagi, ini selaras dengan usaha kumpulan itu untuk menjadikan sektor tersebut antara penyumbang utama kumpulan pada masa akan datang. Katanya sumbangan daripada sektor itu dijangka mula menyumbang kepada perolehan kumpulan menjelang akhir 2016 sebanyak 50%. Looking at Kulim experience, venturing into new area, Kulim will do the necessary preparation in terms of resources, including the human capital aspect. So all the typical requirements to be met from risk management and so on will be there as part of the management process. Macam Kulim dulu dengan QSR, Kulim melabur dalam QSR dulu, orang tanya kenapa Kulim pergi invest dalam KFC dan Pizza Hut. So after the acquisition, they do the necessary thing to make sure that they have all the relevant expertise. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri Majlis Pelancaran Laporan Tahunan Kumpulan Jacob 2014 di Menara Komtar JBCC. Laporan tahunan itu dilancarkan oleh Menteri Besar Johor, Datuk Muhammad Khalid Nordin, yang juga pengerusi kumpulan Jacob. Hadir sama Setiausaha Kerajaan Negeri Johor, Datuk Ismail Karim. Kulim melalui anak syarikatnya Kulim Energy Nusantara Sdn Bhd mengambil alih 60% ekuiti dalam PT Citra Sarana Energy CSE dengan nilai RM462.68 juta pada tahun lepas. CSE merupakan syarikat pegangan pelaburan dan terlibat dalam penerokaan dan pembangunan medan minyak dan gas di Blok Barat Daya Bukit Warisan, Sumatera Tengah, Indonesia. Sementara itu, bagi tahun berakhir 31 Disember 2014, konglomerat kerajaan negeri itu mencatatkan perolehan peringkat kumpulan berjumlah RM4.69 bilion serta keuntungan sebelum cukai berjumlah RM627 juta. Datuk Kamaruzaman berkata, buat masa ini, sektor peladangan, kesihatan pakar dan pembangunan hartanah merupakan penyumbang utama pendapatan tahunan Jacob. Pada tahun sebelumnya, kumpulan itu mencatatkan perolehan berjumlah RM4.37 bilion, manakala keuntungan sebelum cukai sebanyak RM1.32 bilion. Menurut beliau, keuntungan sebelum cukai yang lebih rendah berbanding 2013 disebabkan kesan kejatuhan harga komoditi global. Katanya tahun lalu, harga purata minyak sawit yang dicapai adalah RM2,370 setan metrik berbanding RM2,472 metrik tan pada tahun sebelumnya dan pihaknya menjangkakan harga minyak sawit bergerak dalam jajaran RM2,100 hingga RM2,200 setan metrik untuk tahun ini. Buat masa ini, Jacob mempunyai 85,000 hektar ladang kelapa sawit di Malaysia dan 44,000 hektar di Kalimantan Tengah, Indonesia. Telekom Malaysia TM Negeri Johor mengadakan majlis penghargaan bagi mengiktiraf komitmen dan sumbangan pegawai-pegawai polis Diraja Malaysia PDRM Johor serta orang ramai terhadap usaha membanteras kecurian kabel yang berlaku di negeri ini. Penghargaan diberikan kepada 33 anggota pegawai PDRM, 3 anggota polis bantuan, 5 orang awam dan 11 anggota TM yang telah bertindak pantas dalam menyalurkan maklumat serta aduan tentang kes kecurian kabel. Menurut Naib Presiden Negeri TM Johor Azhar Omar,
Kes kecurian kabel yang berlaku di negeri Johor mengalami peningkatan ke tahap yang amat serius sepanjang 4 tahun yang lalu, iaitu dari tahun 2011 hingga 2014 dengan jumlah kerugian sebanyak 14.7 juta ringgit beserta kes kecuriannya berjumlah 4,584 kes. Kes kecurian kabel di TM Johor telah mengalami peningkatan ke tahap yang amat serius di sepanjang 4 tahun yang lalu, di mana dari tahun 2011 sehingga tahun lepas, TM Johor telah mencatatkan kerugian sebanyak 14.7 juta. Jumlah kes kecurian adalah sebanyak 4,584 kes. Itu kalau di pihak Telekom Malaysia sahaja. Kalau kita campur lagi kerugian di pihak peniaga-peniaga yang tidak dapat menggunakan talian telekomunikasi, sepatutnya lebih tinggi lagi. Tambah beliau, pada April 2015, TM mengalami kerugian berjumlah 1.6 juta ringgit dengan kes kecurian sebanyak 234 kes. Pada tahun ini, setakat bulan April 2015, kerugian yang telah TM Johor alami akibat kecurian kabel telah mencecah 1.6 juta ringgit dengan bilangan kes sebanyak 234 kes. Beliau berkata demikian pada majlis penghargaan atas usaha pencegahan jenayah curi kabel di Bayu Marina Resort, Johor Bahru. Katanya pihak TM telah mengambil inisiatif bagi menubuhkan jawatan kuasa kecurian kabel di setiap negeri. Selain itu, TM juga menjalin kerjasama dengan PDRM, SKMM, pihak berkuasa tempatan dan juga komuniti setempat dalam usaha membanteras kecurian kabel di Johor selain turut melaksanakan rondaan sukarela sayangi kabel TM. Jelas Azhar, dalam usaha membanteras kecurian kabel, TM juga telah memasang sistem penggerak anti kecurian kabel atau lebih dikenali sebagai iWatch di 811 lokasi di seluruh Malaysia yang merangkumi 139 lokasi di Johor, 89 di Johor Utara dan 50 di Johor Selatan. Sebanyak 8 kes tangkapan telah dibuat melibatkan kawasan Muar, Johor Bahru Selatan, Ledang, Kulai, Senai pada tahun lepas, manakala Januari tahun ini 1 tangkapan telah dibuat di kawasan Pasir Gudang. Sementara itu, menurut Timbalan Ketua Polis Johor Dato' Ismail Yatim, kecurian kabel yang berlaku di kawasan-kawasan pedalaman dan kawasan Bukit Bakau menyukarkan pihak berkuasa untuk melakukan penangkapan semasa kecurian berlaku. Dan kesukaran juga berlaku kerana kabel-kabel ini sebahagian besarnya terdapat di kawasan-kawasan pedalaman. Kawasan pedalaman berbukit bukau yang agak sunyi dan ia menyebabkan opportunity, peluang kepada penjenayah itu lebih luas, lebih mudah, lebih menyeluruh, dan ini menyebabkan ianya agak sukar untuk kita membuat penangkapan pada masa kecurian berlaku. Tambahnya, PDRM telah memberi perhatian serius berhubung kes kecurian kabel ini memandangkan ia melibatkan ekonomi negara sehingga mendatangkan kebimbangan terhadap pelabur-pelabur. Dan di kontingen Johor ini khususnya, kita telah memberikan perhatian yang khusus kepada masalah ini kerana kita sedar bahawa ini merupakan satu masalah jenayah yang besar. Walaupun kita sebut sebagai kecurian, tetapi ialah masalah jenayah yang besar yang mana ia mungkin ataupun telah pun sedikit sebanyak melibatkan ekonomi negara. Semasa saya bertugas di 2 kontingen dulu, terdapat kebimbangan yang amat ketara daripada pelabur tentang masalah kecurian kabel ini kerana sistem komunikasi mereka telah menjadi tidak menentu. Beliau berkata demikian ketika memberi ucapan sempena majlis penghargaan atas usaha pencegahan jenayah curi kabel di Bayu Marina Resort, Johor Bahru. Beliau berharap kerjasama antara PDRM dan pihak TM akan dapat diteruskan supaya kes kecurian kabel dapat ditangani dengan lebih berkesan pada masa akan datang. Untuk paparan berita selanjutnya, kita akan kembali lagi selepas ini.
Saya memilih produk restoran ini kerana penghasilannya amat meningkat. Di kawasan yang bermasalah boleh meningkatkan hasil FFB di tahap yang optimum. Pilihlah baja biokimia Real Strong hari ini. Kembali semula. Projek menaik taraf Lebuh Raya Pasir Gudang mengalami kelewatan kerja fizikal sebanyak 10%, menjadikan status siapnya hanya 70% berbanding 80% yang dijadualkan. Menurut Pengerusi Jawatan Kuasa Kerjaya Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Negeri, Datuk Insinyur Hasni Muhammad, kelewatan berpunca daripada kegagalan kontraktor menyiapkan kerja-kerja pengalihan paip bersaiz 200mm di zon 5 kawasan pembangunan projek. Katanya ia juga disebabkan kontraktor lewat menjalankan kerja-kerja cerucuk, menambak substruktur, superstruktur, parit dan pembetung. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Leo Chai Tung, Wakil DAP Johor Jaya pada hari terakhir persidangan Dewan Undangan Negeri. Beliau turut memberitahu Jabatan Kerja Raya sentiasa memastikan pihak kontraktor utama dan subkontraktor mengutamakan keselamatan awam sepanjang pelaksanaan projek. Menjawab soalan tambahan Datuk Maulizan Bujang, Wakil BNT Ram, mengenai tahap keyakinan kerajaan negeri untuk menyiapkan projek itu mengikut masa yang ditetapkan. Beliau berkata pihaknya telah menghubungi subkontraktor dilantik untuk mengetahui perjalanan jadual kerja. Projek menaik taraf Lebuh Raya melibatkan peruntukan RM150 juta diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak semasa majlis perjumpaan bersama penduduk di Taman Siti Indah pada 2012. Ia dimulakan dengan fasa 1 yang melibatkan laluan dari persimpangan Kangkar Tebrau ke persimpangan Plentong sejauh 8 km. Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM Johor menyasarkan peningkatan pendapatan sebanyak RM575 juta melalui 1,119 syarikat yang berdaftar dengan Suruhanjaya itu tahun ini. Pengarahnya Muridan alias berkata, sasaran peningkatan itu adalah sebanyak 6% berbanding pendapatan tahun lalu sebanyak RM543 juta. Katanya semua syarikat itu mempunyai 267,000 ahli yang mampu mengatasi pencapaian tahun lalu kerana pelbagai projek dan aktiviti baru akan dijalankan dalam tahun ini. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas program Jom Jelajah Koperasi Johor 2015 di Homestay Parit Bugis. Muridan berkata antara tumpuan dalam tahun ini ialah membangunkan projek di tanah seluas 25.2 hektar di Bandar Penawar yang digunakan kerajaan negeri menerusi kerjasama koperasi dan Lembaga Kemajuan Johor Tenggara Kejora. Katanya SKM negeri ketika ini mempunyai aset bernilai RM781.5 juta dan koperasi yang berdaftar itu menjalankan penyagaan hotel bajet, pengurusan resort, restoran, agensi pelancongan dan inap desa. Katanya apabila koperasi inap desa itu ditubuhkan, SKM akan membantu mereka mengembangkan produk menerusi pinjaman tabung modal pusingan SKM dengan kadar tahunan yang rendah. Beliau berkata antara syarat koperasi terbabit sudah berdaftar kira-kira 18 bulan dan dikawal selia oleh SKM selain pengurusan perakaunannya yang teratur dan dikemaskini selain akaun dan penyata kawangan semasa sudah diaudit. Mayat bayi yang baru lahir ditemui di kira-kira 15 bahagian dalam loji kumbahan di flat projek Perumahan Rakyat PPR Kempas Permai. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Utara, Asisten Komisioner Muhammad Kamsani Abdul Rahman berkata, mayat bayi itu disedari oleh beberapa pekerja ketika mereka membersihkan loji itu kira-kira pukul 10.30 pagi. Beliau berkata penyelia syarikat kontraktor pembersihan tersebut kemudiannya menghubungi pihak polis. Para pekerja tersebut menemui anggota-anggota badan bayi itu tersangkut pada perangkap sampah. Mereka kemudiannya mengumpul dan membersih anggota badan berkenaan dan mendapati ia merupakan anggota badan seorang bayi. Dipercayai pihak yang melakukan perbuatan itu cuba menghapuskan bukti dengan mengepam anggota-anggota badan yang dipotong itu ke dalam tandas. Namun bahagian kepala bayi itu tidak dijumpai. Beliau berkata siasatan akan dijalankan di klinik berhampiran dan sekitar PPR tersebut yang terdiri daripada 4 blok 17 tingkat yang didiami kira-kira 6,000 penghuni. Beliau menyifatkan perbuatan itu sebagai sangat kejam dan di luar kewarasan kemanusiaan. Sekian sahaja edisi Buletin Selatan untuk hari ini. Terus layari kami di www.tvselatan.com.my. Salam takzim.